Jadi kita ingin berbincang mengenai perkara ini bersama dengan pakar perubatan kesihatan awam Universiti Sains Islam Malaysia USIM iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Zul Khairi Muhammad Rani yang berada dalam talian Skype ketika ini yang bersedia, saya percaya sudah bersedia. Kalau kita boleh tanyakan kepada Prof Zul Khairi, pada setakat ini 10 Oktober jumlah populasi dewasa lengkap divaksin adalah 89.7%, manakala remaja 12 tahun ke 17 tahun iaitu 6.5% dan mendapat sekurang-kurangnya satu dos adalah 71.5%. Adakah perkara ini ataupun jangkaan oleh yang seperti yang dikatakan oleh Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin sebentar tadi boleh dicapai ketika ini, Prof? Okey, kalau kita lihat daripada kadar pemberian vaksin kebangsaan, ya, saya kira ini adalah satu yang boleh dicapai dan juga kita di landasan yang betul lah. Ini kalau kita lihat kadar pertambahan daripada sehari ke sehari, ya, ini adalah satu petanda bahawa program imunisasi kebangsaan ini dijalankan dengan serius, dengan tujuan untuk menghentikan penularan penyakitlah daripada penyakit yang COVID-19 yang serius, dan juga kita kira untuk memberikan perlindungan yang luas dengan kadar yang semakin tinggi ini. Prof, jadi selepas apa yang dikatakan oleh Menteri Kesihatan iaitu beliau menjangkakan jumlah remaja selesai divaksinasi dapat mencapai 80% dan mengambil kira kepada peratusan yang kita ada sekarang seperti yang doktor katakan tadi ianya boleh dicapai kerana sekarang ini kalau kita melihat kepada peratusan sekurang-kurangnya mendapat satu suntikan dos buat remaja lengkap divaksin adalah 71.5%. Jadi melihat pada tempohnya di sini, adakah pemberiannya akan dilakukan dengan kadar segera memandangkan ianya dikatakan boleh dicapai 80% dalam bulan Oktober ini sendiri, Prof? Okey, yang pertamanya kita tengok tujuan lah. Tujuan pemberian vaksin ini dilakukan dengan secara dan kadar yang laju, dengan secara agresif ni. Yang pertamanya ialah untuk membuka banyak lagi sektor-sektor, ya. Sektor-sektor ni termasuklah sektor ekonomi, sektor pendidikan dan sebagainya. Kalau kita lihat pemberian kepada remaja ini adalah untuk membolehkan sesi persekolahan terutamanya kepada mereka yang akan menghadapi peperiksaan yang besar, ya. Ini akan memberikan perlindungan kepada para pelajar, bahkan kepada guru-guru juga, dan mereka yang berurusan dengan sekolah dan sistem pendidikan tersebut. Jadi kalau kita lihat bukan sahaja golongan remaja, dan kita tengok golongan dewasa pun telah mencapai kadar yang tinggi. Jadi kalau kita tengok kadar ini yang dikatakan selamat ini 90% ialah untuk memberikan peluang kepada negeri-negeri yang masih rendah lagi. Kalau kita gunakan capaian 80%, ya, kita tengok daripada 80% nak sampai kepada 90% pun kita mengambil lebih kurang dalam hampir 2 bulan juga, 1 bulan lebih untuk mencapai kadar tersebut, dan kita sebenarnya memerlukan kadar vaksinasi yang lebih tinggi daripada nilai yang kita sebut sebelum ni. Yang pertama kerana varian Delta yang dikatakan lebih ganas, lebih mudah berjangkit. Yang keduanya ialah untuk menyiapkan negara kita dengan pembukaan lebih banyak sektor. Ini adalah kerana kalau kita buka lebih banyak sektor, kita benarkan rentas negeri, ya. Kita benarkan rentas negeri, saya kira kalau tanpa perlindungan yang tinggi, kes yang teruk, yang memerlukan rawatan di ICU, yang memerlukan rawatan bantuan pernafasan akan meningkat, terutamanya apabila melibatkan golongan-golongan rentan. Golongan rentan ni bukan sahaja yang melakukan perjalanan, bahkan yang berada di destinasi yang mana orang yang melakukan perjalanan ni hendak pergi, contohnya pulang ke kampung dan sebagainya. Dan juga kalau kita lihat, kalau sektor-sektor ekonomi dibuka, sektor-sektor ekonomi ini bukan saja dilakukan ataupun yang mana dia punya
pengambil yang mainkan peranan bukan hanya golongan remaja, golongan dewasa, bahkan golongan rentan dan berumur juga turut terlibat dalam sektor-sektor ekonomi. Dengan mana perlindungan yang diberikan ini saya kira amat penting, sebab mereka yang terlibat dalam ekonomi, mereka yang terlibat dalam perjalanan, mereka yang terlibat dalam banyak sektor ini sebenarnya ialah aset kepada negara juga. Sekiranya mereka ini mendapat jangkitan yang teruk dan seterusnya boleh menyebabkan kematian, ini adalah satu kerugian. Sedangkan kita lihat vaksin ini telah memberikan perlindungan yang bagus. Kalau kita tengok data sedia ada, KKM akan terus memantau. Jadi langkah seterusnya KKM akan terus memantau indikator-indikator seperti kes-kes harian, kes kadar kematian, kes-kes kemasukan ke ICU. Dan kalau kita lihat pun sebelum ini ataupun penyakit-penyakit lain yang telah lama berada bersama kita yang telah endemik, contohnya denggi, kes-kes denggi tetap dipantau. Laporan-laporan denggi, laporan yang berkaitan dengan dengki pun masih dibuat walaupun kes itu ialah dah lama dah berada bersama dengan kita. Jadi saya kira KKM akan terus memantau kes-kes harian dan indikator-indikator yang lain sesuai dengan pembukaan semua sektor ini. Juga Prof, kita ingin lihat di sini sekiranya seperti yang kita tahu bahawa negara secara totalnya seperti rentas negeri yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada hari ini adalah susulan daripada jumlah 90% vaksinasi telah berjaya dicapai, dan juga ini adalah mengenai vaksinasi remaja yang mana sasarannya adalah 80% dalam bulan ini. Kita melihat kepada cabaran di susulan daripada rentas negeri ini adalah merupakan satu cabaran seperti yang Prof katakan tadi, golongan rentan juga melakukan perjalanan. Jadi ini antara cabaran yang mungkin didepani oleh KKM sendiri mungkin dalam pemberian dos vaksin itu. Apa cabaran-cabaran lain yang boleh difokuskan oleh KKM dan supaya ianya dapat ditangani, Prof? Okey, kalau kita tengok cabaran-cabaran lain dengan melakukan perjalanan, kita digalakkan untuk membuat ujian kendiri. Jadi antara cabarannya ialah dengan lebih banyak ujian kendiri yang dilakukan, KKM akan menerima laporan ataupun feedback daripada masyarakat tentang ujian. Dan ini sepatutnya memang yang kita patut lakukan apabila kita membuat ujian kendiri tersebut, sama ada positif ataupun negatif, ini perlu dilakukan laporannya ke dalam sistem. Jadi apabila laporan dibuat terutamanya dengan kes-kes positif, dengan kes-kes positif ini banyak dia punya langkah-langkah yang seterusnya, iaitu pengasingan, iaitu kuarantin dan juga contact tracing. Ini adalah satu yang perlu dilakukan dan diteruskan dan dipertingkatkan lagi dalam masa yang sama. Saya kira promosi kesihatan tentang penggunaan kit ujian kendiri ini, dan juga promosi kesihatan seperti meneruskan lagi SOP walaupun tidak ada diumumkan sekatan jalan raya mungkin tidak diadakan lagi, tetapi dalam kita berhadapan dengan COVID-19 ini, kita sebenarnya tidak memerlukan sekatan jalan raya, tetapi sebenarnya kita sendiri perlu jujur dengan diri kita perlu bersifat jujur dengan orang lain. Sekiranya memang betul kita positif, kita jangan lakukan perjalanan, kita jangan menyebarkan penyakit. Sekiranya kita rasa tidak sihat, kita terus sebab kit ni ialah satu kit yang saya kira telah diturunkan kadar silingnya, dan saya rasa masyarakat menyambut baik dengan harga kit yang lebih murah, yang lebih mudah dicapai, yang boleh dibeli di farmasi ini untuk melakukan ujian ini. Jadi dengan adanya ujian seperti ini, dan kita akan lihat nanti ramai orang lebih peka mengenai kesihatan mereka, dan sekiranya tidak sihat tidak perlu melakukan perjalanan. Sekiranya
mereka juga Ya. tergolong dalam golongan yang apa ni kontak rapat pun haruslah melaporkan secara kendiri juga. Baik, seterusnya kita juga ingin bercakap mengenai dengan dos penggalak ataupun booster shot. Tadi dalam sesi temu bual dalam agenda awani sebentar tadi, Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin juga ada menyatakan bahawa pemberian dos penggalak atau booster shot ini akan bermula pada minggu depan. Jika di sini kita lihat doktor, sasarannya kepada siapa? Siapakah yang harus diberi keutamaan? Adakah dos penggalak itu akan diberikan kepada golongan berisiko tinggi seperti warga emas dan mereka yang mempunyai komoditi yang serius? Tetapi sebelum itu ya Prof, kita ingin dengarkan apa yang Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin katakan sebentar tadi. Booster dose. Ini adalah sangat penting bagi mereka dapat dahulu. Yang dewasa yang lain insya-Allah kita akan bagi, tetapi selepas grup ini. Jadi sekarang ini garis panduannya 6 bulan selepas dos yang kedua boleh kita bagi dos penggalak. Kita akan mula minggu yang akan datang. Kita akan mula dos penggalak minggu akan datang terhadap kumpulan tersebut. Juga Prof, ini apa yang dikatakan oleh Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin tadi. Jadi sasaran ini adakah ianya wajar dengan mengambil kira indeks-indeks ataupun indikator-indikator yang mendepani golongan ini? Adakah ianya wajar dan mengambil kira juga situasi ketika ini? Adakah bagaimana pemberiannya nanti, Prof? Okey, kalau kita lihat pihak berkuasa kawalan dadah telah memberikan kelulusan bersyarat bagi pemberian dos penggalak, iaitu booster dose bagi vaksin COVID-19 Pfizer. Sekurang-kurangnya selepas 6 bulan dos kedua dan berumur 18 tahun ke atas. Ini kerana ia perlu untuk meningkatkan kadar imuniti dalam kalangan mereka yang mempunyai respon yang normal. Maksudnya beza dengan dos ketiga ya. Kalau dos ketiga ini diberikan kepada mereka yang mempunyai respon yang rendah. Jadi untuk meningkatkan dalam kalangan mereka yang mempunyai respon yang rendah. Tapi dos penggalak ini ialah mempunyai respon yang normal, tetapi disebabkan oleh jangka masa lama yang telah mereka dapat vaksin ini, diberikan supaya kadar imuniti dalam tubuh naik kembali dan diberikan mengikut untuk meningkatkan tahap imuniti yang telah menurun dalam tempoh yang tertentu. Saya kira golongan yang wajar untuk diberikan dahulu ialah golongan yang terlibat dalam fasa pertama. Fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan, iaitu pertamanya frontliners. Frontliners telah diberikan pada lebih kurang bulan Mac yang lalu kan, diberikan dos pertama mereka dan kemudian dos kedua 3 minggu selepas itu. Dan bagi mereka inilah yang dikira telah lebih daripada 6 bulan dan telah cukup syarat 18 tahun tersebut. Dan keduanya ialah golongan rentan. Golongan rentan ni saya kira yang perlu diberikan perhatian. Yang pertama ialah golongan rentan yang tinggal bersama dengan petugas kesihatan. Yang keduanya golongan rentan yang mempunyai risiko untuk mendapat jangkitan yang teruk, iaitu yang mempunyai masalah paru-paru, masalah kencing manis, bawang pinggang dan sebagainya. Jadi kalau diberikan kepada mereka ini golongan yang kita kira sekiranya diberikan booster shot ini akan mendapat perlindungan yang bagus dan juga mendapatkan manfaat yang lebih lagi, ia wajar diberikan. Dan untuk melihat pada kewajaran pemberian, adakah ianya sebagai satu kewajipan ataupun ialah sebagai satu pilihan. Saya kira kalau dalam kalangan petugas kesihatan, ini adalah satu dari kira perlu mereka ambil kerana risiko mereka berhadapan dan risiko mereka untuk menyakitkan kepada orang lain. Tetapi dalam kalangan golongan rentan, saya kira perlu diberikan pilihan sama ada mereka ingin mengambilnya ataupun tidak mengambilnya. Dan pemberiannya nanti pula adalah secara berperingkat. Sebab kalau kita lihat fasa-fasa pemberian vaksin dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan pun secara berperingkat dan dalam bulan-bulan yang tertentu diberikan kepada golongan yang tertentu. Dan seharusnya dalam pemberian dos booster ini pun diikut secara yang telah diberikan dahulu. Kewajaran untuk memberikan
dos booster ini adalah bukan sesuatu yang baru. Kalau kita lihat seperti influenza misalnya, setiap tahun diberikan dos booster untuk influenza. Kalau kita tengok pula kepada meningitis, ya, setiap 3 tahun wajar diberikan dos untuk meningkatkan kadar imuniti dalam badan. Tetapi ada juga setengah vaksin yang mana boleh diberikan dan memberikan perlindungan seumur hidup, ya. Tetapi kalau kita lihat dalam COVID-19 ini belum ada lagi yang mampu memberikan perlindungan seumur hidup berdasarkan dengan kajian-kajian tertentu, dan juga atas sebab itulah kelulusan MPRA diberikan untuk memberikan booster dose ini.